Alhamdulillah pada petang ini saya telah hadir ke majlis pelancaran pakej umrah Ramah CSR yang telah diperkenalkan dan dilancarkan oleh pihak syarikat Andalusia Travel and Tourism Berhad. Objektif utama pakej ini adalah untuk memberikan peluang terutamanya kepada golongan orang Islam yang kurang berkemampuan dan juga golongan B40. Kerana kita tahu dan sedar setiap impian orang Islam adalah untuk menjejakkan kaki mereka ke tanah suci. Ini adalah salah satu permulaan yang begitu murni yang telah diusahakan oleh pihak syarikat. Keduanya kita juga lihat ini adalah peluang kepada syarikat-syarikat yang lain untuk memperkenalkan pakej yang sama. Dan saya berkeyakinan penuh jikalau setiap pakej ini dilihat dari sudut kosnya juga dan dari sudut keuntungan yang didapati pada pakej-pakej yang lain, ianya boleh mewujudkan satu bentuk cross subsidi. Inilah yang telah dilakukan oleh pihak syarikat. InsyaAllah dengan adanya pakej sebegini, ini adalah salah satu langkah awal untuk kita mewujudkan hub umrah di negara kita di peringkat ASEAN, termasuklah negara China, China, Jepun dan Korea. InsyaAllah perancangan ini dapatlah kita realisasikan dalam masa terdekat. Malahan pagi tadi itu kita sudah memulakan perbincangan dan juga engagement sesi libat urus dengan pihak-pihak yang berkaitan. Memang kalau kita lihat daripada pakej yang ditawarkan, ianya memang lebih murah dan lebih berpatutan dengan pakej-pakej yang ada di luar sana. Cumanya bagaimana kita boleh sampaikan pakej ini kepada masyarakat di luar sana? Itu terpulang kepada pihak syarikat dan juga pihak kementerian akan cuba mencari jalan apakah platform yang terbaik supaya mesej ini dapat kita sampaikan kepada pengunjung-pengunjung ataupun jemaah-jemaah yang berminat untuk melakukan ziarah. Dan sememangnya ini membawa satu impact yang cukup positif kepada industri umrah ini. Mana tahu dengan wujudnya pakej Ramah ini, kita boleh mewujudkan lagi pakej-pakej yang berpatutan. Kalaupun tidaklah setanding dengan pakej yang telah ditonjolkan oleh pihak syarikat, ianya sekurang-kurangnya tidaklah banyak perbezaan dengan pakej-pakej yang ada di pasaran setakat ini. Itu sebabnya apabila kita wujudkan ataupun perancangan kita untuk mewujudkan hub umrah di negara kita, niat kita apa? Niat kita untuk melihat lebih banyak demand menggunakan pemain-pemain industri kita sendirilah, travel agent kita sendiri. Dan dari fahaman ekonomi itu, kalau lebih demand, harganya bolehlah diturunkan. Itu satu. Kedua, kalau kita banyak demand juga, connectivity itu pun lebih luas, lebih banyak, lebih kerap. Dan apabila lebih kerap, lebih luas, maksudnya harga itu pun kita boleh turunkan. Dan yang paling penting juga, ketiganya, apabila mereka ataupun bakal jemaah kita nak pergi mengerjakan umrah, dia singgah di Malaysia ini, pemain-pemain industri kita pun boleh mengaut keuntungan daripada inbound. Setakat ni banyak daripada kita hanya melakukan outbound, hanya mendapat keuntungan daripada package outbound. Tapi bayangkan, ini 2-in-1, inbound pun kita dapat, outbound pun kita dapat. Dan ini akan menyebabkan harga itu pun akan ada kemungkinan boleh turun lagi. Hak umrah ni sebenarnya untuk membantu terutamanya Bumi Putra, penggiat-penggiat Bumi Putra ni. Pasal kita tahu yang menawarkan pakej umrah ni memang Bumi Putra saja. Inilah masanya untuk mereka mengambil peluang, melihat dengan lebih luas dan lebih terbuka bagaimana satu perancangan dari sudut perniagaan tu mereka bolehlah leverage dan capitalize dengan peluang yang kita nak wujudkan kepada mereka. Itu sebabnya tadi saya sebutkan persiapan tu perlu ada sudah. Persiapan untuk kita menuju destinasi yang kita mahu tu, supaya apabila ianya telah terlaksana, kita pertama tak kalang kabut.
kedua semuanya berada dalam keadaan yang cukup sistematik. Dan saya dengan penuh yakin berdasarkan kredibiliti kita dan kemampuan travel agent kita, negara umat Islam di luar sana tidak ada sebarang was-was dengan kemampuan kita. Itu sebabnya ianya orang putih cakap very timely lah untuk kita wujudkan hal ini, supaya orang Islam melihat Malaysia ini sebagai destinasi percutian. Dan juga sebelum mengerjakan umrah ataupun haji, inilah tempat mereka menimba ilmu, melihat apakah Islam sebenar, dan yang paling penting perjalanan itu dapat dipermudahkan. Dalam masa terdekat kita akan bawa ke kabinet. Menteri dah bagi tahu pihak kementerian, kalau boleh percepatkan dalam bulan 8, bulan 9 mesti bawa ke kabinet. So di dalam mesyuarat kabinet itu kita akan buat TOR dan juga TOC kita, apakah yang diperlukan supaya misi kita nak jadikan Malaysia ni sebagai hub umrah itu dapat dilaksanakan. Di bawah kementerian kita ada satu agensi dipanggil Islamic Tourism Center. Dan Islamic Tourism Center ni dia punya fungsi adalah memberikan nasihat, perkhidmatan, latihan dan juga konsultansi berkenaan dengan bagaimana untuk mengadaptasi Muslim friendly hospitality travel. Kita tak panggil orang syariah compliance ataupun halal, tapi kita panggil Muslim friendly. Muslim friendly kerana proses dia itu lebih mudah dan lebih mudah difahami. Tapi yang paling penting, ITC ni akan memainkan peranan yang cukup besar dalam perkara ini. Kerana pertama mereka ada ilmu, kedua mereka memang pengujudannya adalah untuk melihat secara mikro dan makro apakah sebenarnya Islamic tourism. Itu sebabnya saya cakap very timely lah. Ini adalah salah satu percubaan juga kepada pihak ITC dan juga pihak kementerian, dan yang paling penting dengan kerjasama pihak swasta. Berjayakah kita wujudkan satu ekosistem yang kita mahukan itu. Itu sebabnya kita akan bawa ke kabinet. Kita akan nyatakan apakah insentif-insentif ataupun apakah yang diperlukan dari pihak kerajaan. Kerana kabinet adalah orang cakap satu badan yang paling berkuasa di negara kita, dan mereka boleh bantu untuk memudahkan perjalanan, insyaAllah. Saya tak boleh bagi anggaran. Pasal ini terpulang kepada syarikat masing-masing. Tapi kita tahu melalui data kita, banyak syarikat-syarikat di negara kita ini mempunyai kemampuan untuk melakukan package seumpama ini. Kita berikan mereka masa, kerana ini yang melibatkan business decision juga. Tapi saya penuh yakin setiap perkara yang baik itu sememangnya akan dilamar kembali lah, insyaAllah. Itulah saya kena terangkan balik. ITC sebenarnya dia bukan Tourism Malaysia. ITC tidak dibenarkan untuk membuat promosi. ITC hanya dibenarkan untuk membuat perkara-perkara yang saya sebutkan tadi. Ianya lebih ke arah untuk memberikan kesedaran kepada masyarakat Islam dan bukan Islam. Apakah sebenarnya Muslim travel, Muslim friendly travel hospitality. Itu sebabnya bila kita masuk ni, Menteri dan saya melihat ITC ni sebenarnya boleh memainkan peranan yang lebih. Dan kita akan bawa ITC ni keluar daripada Malaysia untuk memperkenalkan apakah sebenarnya Muslim friendly travel hospitality, dan ianya akan diselarikan dengan setiap agenda-agenda tourism Malaysia dan juga agenda-agenda pemain-pemain industri tempatan, supaya ianya kita dapat melihat satu ekosistem yang lebih baik daripada dulu, bukan setakat sudut pelancongan itu sendiri juga, tetapi pemahaman. Dari segi takwim tu, ITC ada dia own takwim, dan takwim itu sebenarnya tidak melibatkan secara khusus dari sudut pelancongan. Tapi insyaAllah kalau tak sempat tahun ni, tahun depan memang kita akan pastikan ITC ini menjadi salah satu
platform untuk kita menarik lebih ramai businesses ke ataupun consumer ke melihat Malaysia ni sebenarnya bukan sahaja hebat daripada tempat-tempat pelancongan, tetapi juga mempunyai sifat kerohanian untuk kita bersama-sama melihat keindahan dan dapat menghayati apakah sebenarnya Islamic tourism. Itulah kita punya agenda, the final game. Tapi sebelum kita sampai ke sana, kita mesti pastikan hak umrah ni dapat dilaksanakan dulu, dan lebih mudah kita memberikan pendidikan, memberikan pendedahan apabila hak umrah ni dapat diwujudkan, insyaAllah. Terima kasih.